Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan dan rahmat Allah. Pada pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita mulakan kehidupan kita pada pagi ini dengan melaksanakan sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana dapat sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah dengan solat subuh berjemaah walaupun dalam suasana kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun alhamdulillah Allah bagi kita ruang dan peluang untuk kita kembali memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memulakan kehidupan kita pada pagi ini dengan solat subuh berjemaah, rasa indah apabila kita dapat menunaikan solat secara berjemaah ni. Betapa indahnya solat berjemaah ni. Setelah sekian lama kita merindui rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah beri kesempatan hari ini kepada kita. Dan alhamdulillah saya tengok tuan-tuan pun ramai di jemaah itu subuh ni. Di masjid kita pun ramai. Sejak kita buka semula masjid kita, mungkin termasuk tuan-tuan kat di surau kita ni pun, kita merindui untuk sama-sama kita nak mengimarahkan rumah Allah setelah sekian lama kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan doa kita setiap waktu solat, setiap masa, setiap saat, maka Allah izinkan kita kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil kesempatan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan ibadah kita. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingat saya adalah orang yang mula sekali memulakan khutbah di Masjid An-Najah pada hari kita diberi kesempatan untuk solat berjemaah, solat Jumaat mengikut keluasan masjid. Hari saya baca khutbah itu kehadiran 529 orang menetap menepati keluasan masjid kita lagi masa tu. Maka saya pun kebetulan ditugaskan untuk khutbah pada hari itu. Sebelum tu kita dibenarkan 12 orang. Oh sedih tuan-tuan. Hari saya baca khutbah, masa kita dibenarkan untuk solat Jumaat di masjid hanya 12 orang. Sebelum tu kita buat sunat Hari Raya Aidilfitri. Tuan-tuan tak buat kat sini kan, surau kan, masjid kita buat 12 orang. Lari pergi masjid, tu imam telefon, ustaz jadi imam, saya nak khutbah kan. Bila naik atas mimbar, tuan-tuan sebab tuan-tuan 12 orang. Tak nampak makmum. Dah sah depan semua. Kita naik mimbar tinggi. Bila mimbar tinggi tak nampak orang, nampak tak ada orang. Sebab lepas tu saya kesempatan juga untuk baca khutbah pun 12 orang, 16 orang masa tu 16 orang. 16 orang pun sama juga.
Lepas tu kita dibenarkan untuk buat 40 orang. Saya tak terlibat masa tu. Tapi hari pertama dibenarkan untuk lulusan masjid. Mengikut lulusan masjid tu, kita hadir 529 orang. Tu pun ramai lagi tak hadir. Hari pertama dibenarkan untuk solat Jumaat. Sekian lama kita tak dapat solat berjemaah, solat Jumaat, tuan-tuan. Hari itu bila saya naik baca khutbah, saya mulakan dengan ayat yang saya baca tadi, innama ya'muru masajidallah. Allah bagi peluang pada kita untuk makmurkan rumah Allah. Hari itu hanya sahaja orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hadir 529 orang. Kita cek suhu apa semua. Bila saya naik atas mimbar, baru rasa tu pun tak rasa tak nak seronok juga, sebab duduk dalam keadaan kita ialah SOP sekarang lah, kan. Dulu kita naik atas mimbar penuh masjid, atas mimbar sebab tuan-tuan boleh tengok tu. Lepas tu kebetulan saya kuliah Masjid An-Najah. Saya kata pergi mana habis ni anak karya 529 orang. Sepatutnya kapasiti kita di Masjid An-Najah tu lebih kurang lebih 1000 dah boleh masuk. Macam kemarin pun saya ingat tak sampai lah. Minggu berikutnya lepas kuliah saya tu, dan juga kuliah-kuliah yang kita hidupkan di Masjid An-Najah tu, naik sikit 858 orang. Yang minggu berikutnya, masa tu Ustaz kami baca khutbah, tuan-tuan. Minggu ni saya tak pasti pula, dia tak hantar pula dia punya jumlah dia. Kan, tu pun masih ada kekosongan di masjid. Allah bagi ruang dan peluang kepada kita semua. 3 bulan Allah tak benarkan kita, Allah didik kita, Allah asuh kita. Bayangkan tengok tuan-tuan, Ramadan pun kita tidak dapat solat berjemaah di masjid dan juga di surau. Allah jentik hati kita, Allah didik kita untuk hidupkan solat berjemaah di mana? Di rumah. Termasuk saya pun sabar. Betapa sepinya kita pada bulan Ramadan yang lalu. Tapi Allah nak didik kita. Dia kata apa? Mulakan solat berjemaah di rumah. Lepas solat jemaah di rumah sepanjang Ramadan dan bulan-bulan yang seterusnya, maka Allah izinkan kita kembali ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Balik macam yang lepas juga tuan-tuan, tak penuh juga masjid dan juga so, muka kita lah. Kan hak kita haduk main ni yang merindui rumah Allah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih pilih kita tuan-tuan untuk sama-sama kita menghadirkan diri untuk makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya baca sebentar tadi dalam surah ayat suci Al-Quran tadi ni, innama ya'muru masajidallah. Apa kata Allah? Hanya sahaja yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid Allah ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita boleh main rumah Allah, main masjid Allah ni, boleh menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah kita lah orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Tak cukup pada tu tuan-tuan, tanggungjawab kita sebagai seorang suami, tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, kita ada tanggungjawab ni bawah kita, anak-anak kita dan sebagainya. Malam mesyuarat di Masjid An-Najah, mesyuarat pertama kali lepas PKP tuan-tuan, kita nak hidup kembali aktiviti anak-anak muda kita. InsyaAllah bulan 12 ni rancang juga, sama ada ibu bapa sanggup hantar tak hantar pun kita buat, janji kita buat. Kita buat untuk anak-anak kita, camp dan sebagainya. Dan patutnya panjang PKP sempena cuti sekolah memang kita buat tiap-tiap tahun. Tapi dah kita diuji, maka kita tak buat. Malam mesyuarat kata kat Tuan Imam, kok mana pun bukan untuk kita saja, anak-anak muda kita pun kita kena hidupkan. Dan camp kita akan teruskan juga, walaupun dipendekkan cuti persekolahan, kita rancang kita buat walaupun tempoh 2 minggu, kita buat 3 hari 2 malam. Nah, pastikan kita kena laksanakan tanggungjawab kita sebagai tuankuasa masjid. Bukan takat kita menghidupkan malam-malam kuliah-kuliah di masjid saja untuk kita, tapi untuk anak-anak kita pun kita kena hidupkan juga. Baik, balik kepada ayat tadi tuan-tuan. Kita lah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merindui rumah Allah, senantiasa memenuhi masjid dan surau dan sebagainya. Dan orang yang beriman ini adalah orang yang mempercayai pada hari akhirat serta mendirikan sembahyang untuk dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana takut pada Allah lah
kita ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, kita ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah pi buat umrah macam Tuan Zul kita ni, kita tak tahu pi kan. Lepas tu yang pernah pi buat haji. Pi buat haji ni 44 hari. Kalau umrah mungkin 12 hari, 10 hingga 12 hari. Kalau kita pi di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi tuan-tuan, setiap kali kita dengar azan berkumandang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita duduk di hotel, panas, cuaca panas macam mana sekalipun, kita ke mana pun akan turun pi. Kalau 1 kilometer ke jauh macam mana sekalipun, dengar dia berkumandang azan di Masjidil Haram tu, dengar dia punya tun suara azan tu pun kita rasa sebab dah nak turun pi lah ke mana pun, panas macam mana pun, ambil tudung pala tutup pi. Sedangkan azan yang sama juga berkumandang di tempat kita kan, cuma mungkin lorat, mungkin dia punya ikut dia punya lagu kita lah. Tu pun ada juga sebahagian di antara kita bawa lagu seperti Masjidil Haram nak panggil orang main ni. Tapi kalau pergi Masjidil Haram, Masjid Aqsa, duduklah hotel jauh mana sekalipun, dalam cuaca yang panas sejuk macam mana sekalipun, dengar saja azan, jadi gelabah lah, kok mana pun nak turun pi. Kalau rasa tak pi tu rasa rugi. Nampak kawan pi, kita duduk hotel tak pi ni, macam di Mekah tuan-tuan, bila panas 44 hari duduk di Mekah, nak kerja solat waktu di Masjidil Haram tu tuan-tuan, kadang-kadang tak larat, tak mampu. Kadang-kadang kok mana mesti miss satu waktunya. Sebab apa? Nak ambil tenaga balik tu. Tapi bila kawan pi, kita tak pi, dia balik mai, kita rasa Allah ruginya. Pasal apa? Dia boleh pi, aku tak boleh pi. Walaupun hotel jauh, turun bukit lagi. Macam saya turun bukit lagi tuan-tuan, duduk hotel tamu haji, turun bukit jauh, nak naik pun naik bukit lagi. Tu pun miss satu waktu, satu hari tuan-tuan. Bila kawan boleh pi, kita Allah ruginya, aku tak pi, depa boleh pi balik, senang je, tak ada masalah pun, tak sakit apa pun. Hebatnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi tuan-tuan. Susah macam mana Allah uji kita dengan cuaca sejuknya, dengan panasnya, dengan jauhnya kita tempat penginapan kita nak pergi tu. Kita boleh pergi tak? Kita boleh pergi. Tapi surau kita terdekat rumah aja. Kan? Masjid kita dekat aja, dengar azan. Tak semua boleh pergi. Namun saya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang beriman, Allah jentik hati kita kok mana pun. Sebelum Covid, masa Covid, lepas Covid pun kita istiqamah dapat menghidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ni tuan-tuan, Allah sedih tuan-tuan. Saya pagi-pagi tuan-tuan, kalau pergi kerja lah, saya sampai 7.30 masuk ke 8. Kok mana pun akan buka tengok live Masjidil Haram dulu. Kalau tuan-tuan buka hari ni tengok, Allah sedih tuan-tuan. Kita pergi dalam suasana tu, imam Masjidil Haram pun menangis ketika jadi imam. Duk biasa orang ramai kan, tiba-tiba tak ada. Tuan-tuan bayangkan ni, kita nak masuk ujung bulan ni, ujung bulan ni nak masuk haji ni. Kita nak sembahyang sunat hari raya Aidil Adha. Bayangkan betapa sepinya Masjidil Haram. 1,000 orang je tuan-tuan. Yang saya baca lah, takat lah. 1,000 orang saja dibenarkan untuk menunaikan haji tahun ni. Itu pun orang Arab lah, orang Mekah. Bagaimana perasaan orang yang dapat surat, dapat pergi haji tahun ni? Sedih tuan-tuan, tak boleh pergi. Kita duk doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah pilih kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Awal tahun baru ni sampai surat, kita jadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ni kerja Tuhan. Dapat surat boleh pergi ni. Mai Covid, Allah uji kita, tak boleh pergi tahun ni, tahun depan belum pasti lagi. Berapa lama kita duk minta doa pada Allah Subhanahu wa taala nak jadi tetamu Allah Subhanahu wa taala, maka di awal tahun baru ni ramai di antara dah dapat surat dah, boleh buat persediaan dah untuk naik haji. Daripada mai ujian Allah Subhanahu wa taala, tengok tuan-tuan. Tak nampak pun tentera Allah. Macam khutbah hari ni, saya ikut baca khutbah hari ni kan. Yang kata tentera Allah Subhanahu wa taala, Allah nak uji. Jangan sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Benda yang hak tak nampak, kuasa besar mereka pun jatuh. Bangga dengan tentera mereka. Hebatnya mereka. Cina pun sama, tuan-tuan. Bila main tentera Allah yang tak nampak, jatuh dia, Pak. Berapa ribu mati.
Tak guna senjata pun. Tapi kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang hidup di Malaysia ni dengan kepakaran, lepas tu saya selut dekat Ketua Pengarah tadi ni, pada Kementerian Kesihatan, bagaimana strategi yang dia buat. Akhirnya alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kagum bila berkumandangnya azan di Masjidil Haram di Mekah, dia dengar, kita rasa kagum. Lepas tu orang tua-tua dulu tuan-tuan, hari ni kalau dengar saja siapa yang azan macam azan di Mekah Madinah, nangis mereka. Menangis sebab mereka susah payah buat amal ibadah, tak sama kita pada hari ni. Hari ni senang tuan-tuan, pergi buat haji. Kan kemudahan banyak dah. Kita tak susah macam orang dulu-dulu. Sebab tu mak ayah kita bila dengar siapa kumandang azan tamat dari masjid di surau yang alunan sama macam Masjidil Haram, nangis mereka. Orang tua dulu. Kita hari ni di Mekah lah, di Mekah buat umrah ke, bila dengar berkumandang azan macam Mekah dengan ni Madinah, dia tak rasa apa, termasuk saya pun. Tapi kalau mak kita dulu-dulu ni, tu 80-an, tu 70-an bila pergi Mekah tuan-tuan, susah. Keperitan mereka, berapa ramai yang mati. Tak macam kita pada hari ni, contoh kita nak pergi lontak jamrah contohnya kan tuan-tuan. Hari ni kita pergi sekali, balik jalan lain. Dulu dia bertembung. Susah. Hari ini mudah untuk kita untuk menunaikan haji. Sebab kita tak rasa apa. Tapi orang dulu tuan-tuan rasa kagum apabila berkumandangnya azan dalam situasi Masjidil Haram juga di Madinah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nak cerita betapa indahnya solat berjemaah, kalau kita ambil contoh Masjidil Haram dan Madinah tuan-tuan. Bila berkumandangnya azan tuan-tuan, bukan orang Melayu kita aja. Seluruh dunia, macam bangsa turun satu matlamat dia nak sahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila pergi duduk Masjidil Haram tuan-tuan tengok dia punya dalam video kan, ambil daripada atas mirror, betapa displaynya ibadah kita sebagai seorang Islam apabila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tersusunnya kita apabila kita berhadapan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lingkungan apabila kita menghadap Kaabah. Tuan tengok dia punya situasi dia ketika Allahu Akbar, betapa displaynya kita angkat takbir sama tuan-tuan. Bila Allahu Akbar rokok pun sama, pergerakan kita nampak cantik. Dan hari ni pun kalau tuan buka dia punya video Mekah hari ni, walaupun dalam keadaan jarak tuan-tuan, kita semayang tak rapat-rapat sah ni pun nampak cantik indahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menunaikan solat berjemaah. Kalau dari segi zahir orang tengok pun nampak cantik dah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah mandang kita apabila kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita solat berjemaah. Kita bila ada masa cuba buka YouTube, tengok video ketika solat berjemaah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kan dia ambil rakam tengok pergerakan kita. Dan hari ni pun kadang-kadang tak macam dulu dah, di sudut-sudut tertentu saja dibenarkan untuk solat di Masjidil Haram. Tu pun nampak cantik indahnya kita buat ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu segi zahir rasa kagum dah. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala betapa sayangnya kepada hamba dia apabila kita berada di rumah dia dalam saf yang satu, saf yang sama tuan-tuan, rokok yang sama, takbir yang sama, sujud yang sama. Allah pandang kita dengan penuh rasa kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan, ni kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa displaynya ibadah kita nak banding dengan agama-agama yang lain. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu tuan-tuan apabila kita berada di saf, kita tidak ada beza apa-apa lagi dah. Kan macam kita duduk taman kita lah, anak karya kita mayang Masjid An-Najah ataupun di surau tuan-tuan ni, kita kan ramai mana kan taman kita ni tuan-tuan. Kita apabila kita masuk dalam surau tak kenal dah. Bila pakai baju Melayu, kain plekat, pakai jubah, pakai lebay, pakai kain telekung dan sebagainya, bila masuk surau tak kenal dah. Dia di pengarah ke, dia datuk, tak kenal dah. Supaya kita pergi di Mekah, bila pakai ihram, dua kain tu tak kenal dah siapa pun. Cuma beza daripada nak kenal pun, mereka mungkin dipaduk tempat VIP lagu tu lah.
kan. Tapi apabila kita duduk berhadapan-hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, soh depan soh nombor dua, sama aja kita ni, tak ada beza dia. Tu indahnya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu sifat keegoan, sifat sombong dah tak ada, pangkat bukan dah tak ada dah. Kita hanya sanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu indahnya solat berjemaah ni. Kita tak rasa cemburu dengan siapa-siapa. Kalau kita duduk di pejabat, dia ada kedudukan dia, pangkat dan sebagainya, mungkin ada perasaan aku tak rasa tak puas hati dan sebagainya. Apabila masuk rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kesombongan, pangkat, kedudukan, kaya, miskin, tak ada beza dah. Kadang-kadang saya tengok dia pangkat datuk, pakai biasa aja, duduk di depan. Bila keluar sembang-sembang, aku macam pernah tengok dia tu dah pencin datuk tu, pengarah apa-apa sekian. Kan? Masa semayang tak kenal. Tengok Allah didik kita dalam solat. Tapi kalau dalam solat kita boleh duduk bawa keadaan sedemikian rupa, luar solat pun kita boleh bawa keadaan sedemikian rupa, insya-Allah tuan-tuan, kita aman dunia akhirat. Tak ada perasaan dengki-dengki di antara kita. Penuh dengan rasa apa? Rasa kasih sayang. Ya tuan-tuan, hari pertama apabila dibenarkan buka masjid untuk solat, hari Jumaat macam khutbah tu lah, dan pertama kali jejak kaki di Masjid An-Najah setelah 3 bulan. Tuan-tuan, kita pergi masjid. Ni tuan-tuan main surau lah. Masuk pintu jumpa kawan. Sementara orang tak azan lagi. Teguk, sembang, salam, peluk. Sebelum PKP, sebelum COVID, itulah rutin kita hari-hari. Betapa kasih sayang yang di antara kita. Kok mana pun salam dulu. Saya hari pertama nak masuk masjid ni, hak selama ni kita duk peluk, duk sayang, duk senyum, duk melawak apa semua, dia buat macam tak kenal. Pakat-pakat serius pakai mask pula, tak kenal siapa. Saya rasa tak betul ni. Masuk seorang-seorang, masuk pintu tu, kita pun senyum macam biasa lah, dah kenal dah sebelum ni duk melawak apa semua ni, kan. Duk ngaji yang kita pun duk gurau senda dengan mereka. Kita pun buat macam biasa lah. Buat turun tarik mask, senyum lah. Dia tak buat turun mask dia tu, senyum pun tak, kan. Salam lebih-lebih lagi buat tak tahu lah. Ada yang lari pun dah. Saya hari tu masuk pintu pagar tu, adalah cerita api lah. Tok Wan ni, Tok Wan masjid ni, Tok Wan, lepas tu Pak Su, Didi apa semua. Lepas tu masuk tu, dia pegang nak cek ni lah. Kata Ustaz demam. Habaq tu Ustaz demam tu pakat lari semua. Dia takutnya nak melawak gura. Siapa tak demam? Tak demam pun saya kata. Gua cek dengan suruh 36 je saya kata. Pakat habaq terdemam tu lari. Punya takut je kita. Nak cerita kata tuan-tuan, tengok Allah tarik nikmat kita ni, nikmat kasih sayang ni, tak kenal siapa. Sampailah saya masuk sampai kat pintu tu dah. Pergi terus ke sah depan tu, nak baca dua, buat sunat tahiyatul masjid. Kita kelis sebelah, tengok siapa sebelah kita. Tak pandang kita. Masing-masing bercakap lagu tu, duduk depan tengok. Aku nak tegak ke? Tak nak tegak. Takkan tak kenal ustaz ni, kan? Kita tengok mereka nak kenal siapa kiri kita, siapa kanan kita. Mereka tak perhati kita dah, tengok depannya. Dia takutnya ikut arahan. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Pada Allah didik kita, tuan-tuan. Bertahap lagu tu. Begitu juga dalam bulan Ramadan. Ramadan, 3 sebulan kita duduk di rumah. Masa PKP yang pertama, tuan-tuan, mana tak boleh keluar. Duduk di rumah aja. Kita buat apa? Sebab tu guru kita pesan dekat kita, lepas solat, kita ada zikir, kita ada wirid kita, kan. Zikir wirid kita. Ramadan kita boleh buat sepenuhnya. Rumah kita sama aja. Rumah saya, rumah tuan-tuan sama. Boleh sebut taman ni, Taman Damai ke, Taman Serestia ke, Taman Serestia ada depan ni, Taman Masuri tempat saya pun sama aja. Kita masuk pintu rumah kita, tuan-tuan, bilik kiri kanan ya. Tak bilik kiri, bilik kanan. Pergi depan sikit, bilik nombor 3, tu dapur. Tu bilik ayam. Itulah rumah kita. Pusing-pusing pergi main, keluar main pos kereta. Kan, masuk pos kereta, masuk pintu rumah kita, pergi ujung dapur kita, bilik ayam. Itulah rumah kita. Masuk rumah saya pun sama. Bayangkan bulan Ramadan sebulan, kita buat apa, tuan-tuan? Tapi mana tak pergi mana? Nak keluar tak boleh. Kan? Tapi sebelum PKP, sebelum COVID, tuan-tuan, kita duduk mengaji tu pesan dah. Lepas solat macam-macam kita boleh buat. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wirid panjang sikit pun tak apa, istighfar 3 kali. La ilaha illallah 10 kali. Itu semua kita boleh buat tak? Kita boleh buat. Kan? Kalau kita tak buat doa macam biasa juga, salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun. Tapi mana?
Rumah kita tu lah. Kan? Tak ada beza di antara kita, sama aja. Tapi kita sebenarnya Ramadan tu tuan-tuan, beberapa orang di antara kita dia ambil kesempatan untuk khatam Quran. Khatam Quran, berapa kali berkhatam Quran. Tapi kita lalui Ramadan, ada sebahagian di antara, mungkin termasuk saya pun sama tuan-tuan, kita lalui Ramadan tak apa khatam Quran, sedangkan Allah beri kesempatan dekat kita hidupkan solat berjemaah di rumah. Allah didik kita, tak bagi pergi masjid, dia kata hidupkan solat jemaah di rumah, solat tarawih di rumah. Tuan-tuan, berapa ramai yang tak solat tarawih pun ada juga. Dia menghadap TV3, TV1, TV2 dan sebagainya. Dia biarkan Ramadan berlalu macam tu saja. Tapi ada sebahagian, dia hidupkan solat berjemaah. Dia tak pernah jadi imam sebelum ni, dia jadi imam. Di tempat saya tuan-tuan, kan bila akhir Ramadan tu, dia tanya, Ustaz, malam ni malam 15 kan Ustaz kan? Nak masuk malam 16, kita akan kunut lah. Dia kata betul. Habis tu Ustaz nak kunut macam mana ni? Adakah lepas-lepas 2 rakaat kunut pada rakaat, kunut pada rakaat, kunut? Ada sebahagian kita tak tahu pun ada tuan-tuan. Maksudnya lepas tarawih 2 rakaat tu, rakaat yang last tu kunut. Lepas tu kunut lagi, kunut. Maknanya sepanjang 8 rakaat tu semua kunut. Dia kata, bukan lagu tu kot, dia nak kunut, dia kata. Kan? Lepas dia tanya perempuan. Bila saya tanya pun, saya guna kaedah masa duduk EDK dulu, puan sekarang ni puan nak kunut panjang ke kunut pendek ni? Dan tanya saya melawak dengan dia lah. Kalau kunut yang panjang, macam puan sebut tadi lah, tiap 2 rakaat kunut, tiap 2 rakaat kunut. Puan sanggup buat kan panjang lah kunut tu. Pasal tiap semayang ada kunut. Dia kata, kalau kunut pendek tu, witir hak ujung tu. Saya tanya melawak dengan dia, witir hak ujung tu, nanti witir hak ujung tu, baru yang 1 rakaat tu baru kunut. Saya kata kat dia, ni puan buat seorang-seorang ke? Suami tak ada ke? Tak, suami ada, takat lah saya seorang tu buat. Ini realiti tuan-tuan. Bila masuk Ramadan, kan Tuan Syekh Faisal keluar panduan bagaimana nak solat tarawih, Ustaz Abdul Khairi pun keluar bagaimana panduan nak solat tarawih, dia ajak balik dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, rupanya ada sebahagian di antara kita tak, mungkin selama ni tak pernah buat, kan? Kita takkan nak tanya soalan tu, kan tak pernah buat solat tarawih, tahu dia buat solat tarawih. Tak logik sangat sampai tak tahu, sampai lupa terus kan. Mesti tahu juga ini perbuatan ni mesti ingatnya, kan? Kalau hafalan mungkin kita lupa, tapi ini perbuatan tiap-tiap term kita duk buat. Jadi soalan saya tanya dia, puan buat seorang-seorang ke? Takkanlah saya buat seorang. 1 Ramadan sampai 15 Ramadan, puan buat seorang-seorang ke? Ya, saya buat seorang-seorang. Mana suami? Suami duk lagu dia kata. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Allah hantar mai ujian dekat kita supaya kita hidupkan solat berjemaah di rumah. Suami boleh memimpinkan memimpinkan isteri dan juga anak-anak untuk solat berjemaah. Ada di antara kita boleh khatam Quran 4-5 kali sepanjang Ramadan. Tuan-tuan duduk di Mekah 44 hari tuan-tuan, kita buat apa? Tak buat apa. Buat ibadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi Mekah nak buat apa? Di Mekah buat ibadat je lah. Begitulah sepanjang Ramadan kita duduk di rumah, tak dibenarkan keluar, buat apa? Buat ibadat. Tuan bayang balik siapa yang pergi Mekah pernah buat haji atau buat umrah, tambah 8 hari, 12 hari. Kita pergi Mekah ke Madinah, kita buat apa? Buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulang pergi masjid, balik main baca Quran batu. Allah didik kita. Walaupun kita tak berada di Mekah, Allah bagi sebulan tak boleh main masjid. Kita duduk di rumah kita. Buat apa? Buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas subuh nak buat apa? Wirid. Lepas subuh buat apa dah? Wirid habis apa semua dah tak nak buat apa dah. Letih sangat semalam, lena saat. Bila bangun nak buat apa? Dalam rumah kita. Nak keluar tak boleh. Buat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah didik, Allah asuh kita sampai tahap lagu tu tuan-tuan muslimin muslimat. Tu pun ada sebahagian tak ambil kesempatan. Tuan-tuan tengok di awal dulu, macam-macam dia maki hamun AJK tuan kuasa masjid, tuan kuasa surau. Apalah, takut apa dengan Covid? Kita orang Islam. Kan? Kita ada wuduk kita. Ada orang sembang-sembang lagu tu. Masuk kami pun. Patutnya kita masjid ni suruh tak perlu tutup. Nak takut apa? Kita ni kan semua ni datang daripada Allah. Kuman pun datang daripada Allah. Kita orang beriman pada Allah. Kan? Dia cabar kita. Tuan-tuan boleh bayangkan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah didik kita sebelum Covid. Macam-macam perbahasan, isu politiknya, isu agamanya dibahas.
Bila main COVID 3 bulan tuan-tuan, senyap sunyi. Tak timbul perbahasan yang hak cerita bab PM tu lain cerita lah. Maksudnya hak yang ilmuan ni, perbahasan berkaitan dengan ilmuan agama ni tuan-tuan, tak bunyi apa. Boleh ikut dengan tertib pula. Sebenarnya COVID tuan-tuan, sebelum COVID ni macam-macam dibahas tentang perbezaan mazhab dan sebagainya, tentang wirid dan sebagainya, benda-benda hak remeh-temeh ni, hak khilaf ni. Bila mai COVID tuan-tuan, siapa yang berkuasa? Mufti buat keluar arahan, mau kat ikut aja. Ada bahas, tak ada? Kalau sebelum COVID tuan-tuan, okey, mulai besok semua saf mesti renggang-renggang. Dengan rapat-rapat kansel, mesti akan bahas cabut lah. Kan bila mai COVID, Allah didik kita. Bila arahan keluar, kata semayang di masjid 12 orang, tak kata apa. Semayang pula kena jarak-jarak, kena jarang-jarang 1 meter pula. Boleh ikut tak? Boleh ikut. Semayang pula mesti ringkaskan. Kalau Jumaat 45 minit je, daripada azan yang pertama sampai khutbah, sampai semayang sampai pergi salam 45 minit. Pun siapa tak kata apa. Nampak tak tuan-tuan? Allah didik kita. Yang mana sombong dengan ilmu dulu ni, tak ada perbahasan lagi dah sepanjang 3 bulan tuan-tuan. Dan sampai hari ni yang berkuasa apa? Mufti kita, kalau arahan dekat kita. Semua bukan ikut dengan tenang, tak ada masalah. Tak ada pun bahas bab mazhab dan sebagainya. Kan? Kita buat ikut arahan, boleh ikut, tak ada masalah pun. Tenang je. Tu kata menteri kata apa? Sepanjang COVID ni tak ada perbahasan apa-apa. Sunyi sepi. Kan? Kita ikut aja arahan untuk memudahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Itu semua Allah nak didik kita untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa taat dan sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi saya nak beritahu kepada tuan-tuan untuk solat berjemaah ni. Yang pertama, kalau boleh kita cuba hidupkan solat berjemaah di rumah. Kalau di rumah kita hidup, suami jadi imam kepada isteri dan sebagainya, insya-Allah anak mudah untuk kita nak bawa anak kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sebab kita didik, kita asuh mereka. Sebab solat berjemaah ni mana pun tuan-tuan, kita sebagai seorang ayah mana pun kena ambil waktu masa yang tertentu untuk jadi imam. Kalau anak kita besar, suruh jadi imam kat kita. Sebab tu Allah didik kita sepanjang Ramadan ini, kita tak boleh main masjid dan sebagainya, kita boleh hidup solat berjemaah di rumah. Ada sebahagian di antara kita ni, order ni tuan-tuan ni. Member saya order daripada Kelantan. Tu dia kata, Ustaz nak tak? Tu stand atas Quran besar tu. Apa dia? Dia kata stand tu nak atas Quran besar tu. Untuk apa tu? Nak Ramadan ni Ustaz. Nak baca Quran besar tu. Oh tak bagus. Order kat mana? Kelantan tu. Saya sini tak ada ke? Sini pun ada kata. Order Kelantan tu mai. Tuan-tuan. Ukiran tu. Punya semangatnya. Tanya dia lepas habis tanya dia macam mana? Khatam tak? Tak khatam juga Ustaz. Tapi tak apa, dia ada azam, dia semangat tu. Kan? Tapi tanya dia khatam tak? Tak khatam juga. Kenapa tak khatam? Baca pun tak. Yalah kadang-kadang Quran ni kalau kita tak biasa baca, bila mai hak surah yang hak atas geliat lidah tuan-tuan, tak boleh nak sebutnya. Bila sebut sangkut 3-4 kali lambatlah. Bila lambat sujud rokok pula kali lambat. Bila lambat lain baca doa surah lazim ya Ustaz. Tak apalah, sokongnya ada semangatlah untuk persediaan untuk Ramadan. Boleh 3-4 ratus tak khatam Quran. Rugi tak? Rugi lah kan khatam Quran. Maknanya tuan-tuan muslimin muslimat yang diperhatikan tuan-tuan, sebagai ketua keluarga perlu berperanan mendisiplinkan ahli keluarga sendiri dengan solat berjemaah. Tanggungjawab kita. Yang kedua tuan-tuan, sebab hadis Nabi SAW, kita maksud dia saja, sekiranya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam seruan azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya kecuali dengan cara undian, nescaya mereka akan melakukan. Itu hebatnya solat berjemaah. Kalau orang tahu kata hebatnya pahala, ganjaran pahala untuk solat berjemaah ni, dengar suara azan tu jadilah. Ini hadis Nabi SAW daripada Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekiranya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam seruan azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatinya, tak dapat untuk masuk di saf hadapan, nescaya mereka akan datang awal untuk kemudian. Macam kita solat jemaah kita lah. Jumaat tuan-tuan, minggu sudah beratuk sampai dekat kubur. Malam kita mesyuarat, putuskan tak perlu ambil nombor lagi dah, siapa mai masuk aja.
Cek tuan hukum masuk. Belum ni kita ambil nombor dah ikut SOP kan. Takut nanti kita kena. Beratok sampai betapa berlomba-lombanya kita untuk solat Jumaat. Bila mai subuh, tuan-tuan, AJ Kim dengung lagu tu ya. Tunggu siapa tahu tak mai. Peringkat mula-mula dulu ni. Masa Jumaat, tuan-tuan bila buka, pakat beratok ke sebelah beratok dah. Nak ambil giliran nak masuk masjid. Bila mai subuh, kalau pasal tak gambar bila mai subuh, dia tuan kuasa duk pegang botol lagu tu ya. Siapa pun tak mai solat subuh. Kan? Nampak tak tuan-tuan? Dia puluh hak solat Jumaat. Dan seterusnya tuan-tuan, yang kedua, menjadikan surau dan juga masjid sebagai pusat aktiviti umat Islam seperti mana kita hidupkan di surau tuan-tuan, dan juga di masjid kita pun sama. Tujuan untuk menarik perhatian anak qarah kita untuk solat berjemaah. Yang ketiganya, menyedarkan diri dan masyarakat tentang kehebatan solat berjemaah ni. Tanggungjawab kita untuk menyedarkan semua masyarakat berkaitan dengan solat, kelebihan solat berjemaah ni tuan-tuan. Untuk kita yang sering menghadirkan diri di rumah Allah Subhanahu wa, kita rasa nikmat untuk solat berjemaah. Bila tak solat berjemaah, walaupun 5 waktu tu kata tu tak solat jemaah, kita rasa tak senang duduk. Rasa tak lengkap hidup kita. Dia main perasaan tu tuan-tuan, Allah hebat kita. Kita tak mampu untuk solat berjemaah 5 waktu sepenuhnya, pasal kerja dan sebagainya. Tapi dalam 5 waktu tu, dalam satu waktu tak dapat kita hidup solat berjemaah, kita rasa tak senang duduk. Dia main perasaan lagu tu tuan-tuan. Okay, hebatlah kita ni. Istiqamah untuk kita meneruskan solat berjemaah kita di masjid dan juga di surau. Wallahu taala alam. Insya-Allah mudah-mudahan sedikit peringatan untuk diri saya dan sama-samalah kita istiqamah dalam solat berjemaah ni. Ini adalah sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena rasa keindahan. Rasa keindahan, rasa ketenangan apabila solat berjemaah ni. Bila kita keluar ke masjid, kita akan rasa tenang dan sebagainya. Jadi cukup sekadar itu. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.